dan selamat tengah hari. Buat apa semua? Tengah duk makan tengah hari ke tengah duk pilih makanan? Saya dekat kedai kawan saya. Cantik. Tempat dia Food Bay, Emporis Kota Damansara. Sebab saya dah hal tadi dekat uni, dekat Masa. So habis tu saya datang singgah sat lah. Lama tak jumpa member. Dia nak cerita pasal tempat ni. I think dia punya renovation took about almost 2 months plus untuk renovate tempat ni. Sebab ialah masalah PKP semua kan. And from a barren, empty space, he managed to make a very nice and cozy punya setting lah. Saya selalu sangat rasa kagum dan rasa seronok bila kawan saya ni dia buat design sendiri. Dia punya artistic value dia tu sangat tinggi lah. Dia punya attention to detail tu sangat-sangat hebat. Dia punya colour tone, dia punya susunan semua memang respect lah. So just kita tour dulu sebelum saya bagi talk hari ni tentang Bullseye. Okay, ni kedai dia, Food Bay. Right. Okay, very nice setting. Kedai tak buka lagi ni, tutup lagi. Saya je masuk awal sementara tunggu dia datang. Okay, kalau nak tengok how betapa kosongnya kedai masa mula-mula tu, cuba tengok kedai sebelah sana. Memang lapang, kosong, tak ada apa. Memang dia renovate. Very nicely done. Okay, ni actually apa yang nak saya cakap, kenapa saya tunjuk kedai ni, ada bersangkutan dengan apa saya nak cakap pasal Bullseye ni. Okay. Alright. Okay. So sambil anda makan, saya sembang-sembang sikit, ya. So harap dengar lah saya cakap apa. Okay. Bullseye ni dia punya term datang daripada zaman orang British dulu yang selalu main panah, archers. Okay. So archers ni, orang pemanah ni, dia nak praktis untuk hit the target. Dia orang selalunya akan aim untuk tembak dia punya panah masuk dalam lubang soket tengkorak lembu, kerbau lah, bulls lah. Okay. So bila dia tembak masuk dalam soket mata tu, dia kata Bullseye tu. So nak kata cerita apa? Dia nak kata aim, you punya tujuan. You kena ada tujuan, you kena ada aim, baru you boleh hit sesuatu benda. Kalau you tak ada aim, tak ada target, you akan tembak entah mana hala. Silap-silap tak tembak pun, tak tahu nak tembak pun kan. Same thing pas dengan tempat ni. My friend dia datang, dia nampak potensi tempat ni, dia nampak this lot is not just an empty lot, bukan kedai kosong sahaja. Dia nampak masa dia masuk tu, dia dah nampak setting kedai macam mana. Okay. And the vision yang dia ada, he make it to become a reality lah. Dia jadikan benda tu reality. Walaupun masa tu mungkin ada kekangan kewangan, mungkin ada kekangan daripada segi orang tak percaya kan dia. Sebab masa dia mula-mula nak take over tempat ni, dia nak sewa tempat ni, memang kosong. Tak ada apa pun tempat ni. Orang kira bangunan baru siap. Okay. So dia boleh dia ada vision dia ada aim dia untuk jadikan kedai ni bentuk macam mana, design macam mana. And dia punya konsep kedai ni, Food Bay ni, it is actually macam central kitchen. Okay. Dia cerita ni, dia punya live ni nanti saya kena duduk sembang-sembang dengan dia balik, baru saya boleh cerita dengan lebih lanjut lah. Tapi nak cakap pasal Bullseye tadi tu kan, pasal aim. So sama juga situasi kita dalam kehidupan harian. Every day bila you bangun tidur, you kena ada tujuan. Apa you nak buat hari ni? Okay, apa you punya aim? Apa you punya goal? Apa you punya target you untuk buat daripada start you bangun sampai you tidur malam nanti. So you kena ada target, you kena aim. Kalau you tak ada aim, you tak ada target, you are just like a living zombie.
Zombie buat apa? Makan je kan. Nampak makan dia makan, tak ada makan tu dah habis cerita. So kita tak nak jadi macam tu. Especially besok kita dah start PKP. Ada setengah daripada kita yang akan work from home fully, ada setengah daripada kita yang mungkin akan terus bercuti, ada setengah macam daripada kita macam saya ni yang akan terus bekerja lah daripada sektor servis. Okay, so bila kita dah aim, kita punya kehidupan harian kita akan rasa lebih bermakna. Sebab bila kita ada aim, kita ada tujuan, kita ada target, kita akan fokus pada kita punya target dan kita akan ketepikan distraction ataupun benda-benda yang boleh melalaikan kita, ataupun benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita punya target, kita akan lupakan, kita akan abaikan secara automatik. Okay, sebab tu kadang-kadang orang cakap apa ni tiger's eye lah, the eye of the tiger. Ada pula yang cakap sekarang ni konsep the eye of the eagle. Okay, sebab eagle ni dia boleh nampak jauh and vision dia sangat sharp. Contoh macam tu lah. So basically it's a predator. Predator ni maksudnya pemangsa. Bila pemangsa dia nak tangkap sesuatu, dia nampak sesuatu, dia akan aim, dia akan hone benda tu saja, dia akan nampak benda tu saja. So dia akan fokus kat situ. So benda-benda lain yang akan masuk, dia akan tolak ke tepi. Sama juga contoh, kita bagi contoh pelajar SPM, yang namanya SPM ni kan. So dia kena letak aim dia. Aku nak dapat 8A, aku nak dapat 9A, aku nak dapat 3A, aku nak dapat 4A. Aim ni is very personal. You sendiri yang tetapkan, bukan orang tetapkan untuk you. Okay, sebab it is your life. Okay, you kena tetapkan untuk diri you sendiri. Kalau let's say you kata you punya capability mungkin 4A ataupun 5A, you letak 4A ataupun 5A. Tetapi di sini pentingnya you ada konsep mentorship ataupun coaching. Sebab sometimes you akan under value you punya capability, you akan under value you punya kemampuan. Okay, so bila you ada coach, bila you ada mentor, dia orang boleh nampak you punya capability, dia orang boleh nampak you punya skill, benda-benda yang terpendam dalam diri you yang you tak nampak. So mungkin daripada 5A yang you tetapkan tu, bila you discuss dengan you punya mentor, you discuss dengan you punya coach, you discuss dengan you punya cikgu homeroom, kan cikgu you akan cakap actually you boleh hit 9A, you boleh hit 8A, not just at 5A. Okay, so that is your goal. So bila you ada goal tak dapat 8A, you kena tanya pula diri you sendiri, kenapa aku nak dapat 8A? Which come back to yesterday punya cerita, the 5 whys kan, trip pula dah, apa ni, tips untuk kita dapatkan kita punya end goal tu. So miss goal kita is getting 8A's untuk score dalam kita punya SPM. So kita tanya kenapa kita nak dapat 8A, kenapa kita nak dapat 9A, kenapa kita nak dapat 10A, kenapa kita nak dapat 7A contohnya kan. So bila mungkin kita akan kata sebab aku nak dapat 7A, 8A, 9A ni supaya senang aku nak masuk universiti nanti, universiti yang aku pilih. Okay, kenapa pula tanya, kenapa pula aku nak masuk universiti yang aku pilih ni, contoh universiti A. So kenapa? Mungkin sebab apa ni, kerana aku minat course yang ada dekat, aku minat course nak buat medik, and universiti A ni yang among the best. Okay, so okay, kenapa pula you nak buat medik? Tanya lagi until you get to the end goal. Mungkin you kata passion you nak tolong orang. So bila passion you nak tolong orang, so that is your end goal. Okay, bila that is your end goal, you dah nampak kan, end goal you passion to help people, nak tolong orang. So you among the journey for you to reach there, one of the sub goal ataupun you punya mini quest is nak dapat straight A, nak dapat 7A, nak dapat 8A. Okay, supaya you boleh belajar, you dapat masuk universiti yang bagus, you dapat ilmu yang bagus, supaya you dapat contribute pada orang lain lagi kan. Okay, itu cerita tentang 5 whys. Alright, so saya punya kawan dah sampai, owner kedai dah sampai, saya nak sembang-sembang dengan dia. Okay, and tadi saya cakap pasal the 5 whys, lepas tu having a target kan. Okay, so saya harap perkongsian hari ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk kita buat goal setting, untuk kita buat kita punya apa ni, kita panggil self reflection.
self reflection in term of kita nak apa ni, cari kita punya aim, kita punya tujuan. Okay. Dan supaya kita tak jadi zombie lah, ataupun buat kata orang kampung pisang, zomba. Okay, so setakat tu saja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah harap ada manfaat kepada anda yang mendengar. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.